Saya Sanuddin Jami, wakil kepada kami yang bercuti pada hari ini. Besok mungkin dia ada. Jadi saya akan menerangkan sedikit mengenai bengkel kayu lah. Saya kepada di bengkel kayu. Jom kita masuk dalam. Untuk memastikan plan satu mengikut SOP sebuah bengkel, kita perlu ada satu laluan kemasan di belakang. Okey, lepas tu pintu utama ke bahagian hadapan lah. Okey, di sini kita boleh lihat pelan kemasan. Okey, pelan kemasan di situ kita dah telah letakkan beberapa bahagian lah. Okey, contohnya pintu utama. Okey, kita dah buka laluan kemasan, ada pintu belakang lah, laluan kemasan. Lepas tu kita ada pelan besar untuk campus. Itu tempat dihimpun bukit berlaku kemasan itu di hadapan bengkel otomotif. Okey. Lepas tu kita terdapat juga di dalam bengkel ni beberapa bahagian lah. Contohnya bilik persediaan di bahagian belakang kiri. Lepas tu store bekalan kayu di bahagian store sana. Okey, lepas tu kita ada juga satu lagi store, itu store bahan kimia ataupun yang bahan dah bakar. Iaitu letaknya bahagian cat, vernis ataupun vinegar lah. Kita bergerak ke soalan seterusnya, iaitu ciri keselamatan yang diterapkan dalam bengkel kayu ini. Okey, ciri keselamatan, kita ada beberapa ciri keselamatan untuk sebelum kita masuk ke bengkel ni. Okey, terutamanya kita ada terbahagi kepada 3 kategori lah, iaitu keselamatan diri, itu kita dari segi pakaian, kasut, lepas tu kemasan lah, contohnya rambut panjang, lepas tu tidak pakai sesuatu yang berlebihan lah. Lepas tu daripada segi keselamatan bengkel, kita pastikan bengkel tu dalam percayaan yang baik, pegangan yang baik, sesuai untuk kita nak bekerja lah. Lepas tu kita kena yang tadi termasuk dalam keselamatan diri tu, kita dah bersedia untuk apa yang kita lakukan. Lepas tu yang ketiga adalah keselamatan peralatan dan mesin lah. Kita pastikan peralatan dan mesin tu dalam keadaan baik dan disedia negara. Kali tadi kita bincang pasal perkara tu, so saya bergerak ke perkara yang ketiga, iaitu kepercayaan dan keudaraan yang digunakan di bengkel kayu. Okey, yang seperti saya jelaskan pada yang tadi, keselamatan diri, keselamatan bengkel dan keselamatan peralatan. Okey, jadi termasuk dalam kategori keselamatan bengkel. Okey, keselamatan bengkel ada beberapa ciri yang kita perlu ada dalam bengkel itu. Utamanya dari segi pencahayaan. Okey, kena pencahayaan yang baik dan perundangan yang baik sebuah bengkel. Baru ada keselesaan pada pelajar untuk membuat kerja. Okey, contohnya kita nak dapat AutoCAD. Kalau kita nak bisnes kalau kita sebetul itu paling keluar. Okey, lepas lampu terang dan juga masing-masing lupa sebelum kita mulakan kerja ni lah. Untuk pengurusan stok dan inventory bagi bengkel kayu ini macam mana? Okey, kategori stok dan inventory, okey, dia bagi kepada 3 lah. Satu stok bekalan yang dah habis. Okey, satu lagi sebagai asset inventory dan satu lagi sebagai aset lah. Okey, saya terangkan bagaimana kategori itu. Okey, kategori dikira sebagai inventory, okey, peralatan yang harganya daripada 300 ke 3,000 ringgit. Okey, kalau aset dan 3,000 dan ke atas. Okey, kategori bahan dah habis pula, bahan bekal yang boleh habis seperti cat, varnish. Okey, iaitu bahan-bahan itu kita letakkan di bawah kawalan untuk stok bekalan yang habis. Okey, itu pipa 134. Okey, buku ni kita akan masukkan daripada daftar daripada pembekal pada mula barang itu sampai. Okey. Kita akan cerita dalam stok bekalan lah. Okey, untuk inventory license kita akan tuliskan dalam kad order ni. Okey, kad order ni kita ada kad order ni. Kalau ni pastikan dia berada dalam kedudukan aset atau inventory tu lah. Contohnya mudah kita cancel. So mana yang aset inventory kita akan senaraikan dalam kad order ni. Kita letak di kawasan yang kita panggil set tu lah. Ada pertanyaan. Memang diwajibkan di atas bawah 2 ringgit macam mana? Memang kita mana-mana pejabat kerajaan
mana-mana mesti dia orang diterapkan kat Audina sebagai aset dari beli. Okey, lepas itu dari pukul lock tadi untuk stok bekalan. So kita akan audit dalam setahun sekali. Kita audit ataupun setahun sekali untuk stok bekalan. Kita dekat sini Pak Saleh. So apa pula ni? Okey, ini pula stok banyak dia punya listnya ada stok bahagian yang lain. Ini adalah stok bahan, cat, finish dan thinner lah. Jadi saya juga barang yang kita keluar masuk tu kita akan letakkan di bawah pipa satu tempat sebagai keluar masuk bahan gunakan. So saya nampak tanda range kat situ. So maknanya memang akan ada pakaian yang khusus atau khas untuk masuk bilik ni macam mana? Tak, kalau contohnya dalam ni berudara yang baik, kita tak perlu pakai safety jacket lah. Daripada safety apa, sama ada kita boleh ambil lah kalau berudara yang baik. Contohnya kalau bahan kimia tu yang memerlukan kita pakai PPD, kita perlu pakai lah. Tapi buat saya ni kalau yang kayu ni kita tak perlu pakai PPD lah. Kita just boleh ambil yang sepadan udara dia dalam pakai baik. Sekarang kita dah nampaknya beberapa tempat yang saya banyak bahan dan peralatan yang saya nampak kat sini. So macam mana dari segi pengurusan dan simpanan? Okey, ini adalah satu tempat store bekalan kayu. Okey, ini kita sebagai bahan yang habis lah. Okey, pada dalam tu kita ada store bekalan contohnya limit, cat dan sebagainya. Okey, ini contoh bekalan kayu. Okey, bekalan kayu ni kita akan ambil dan kita akan senaraikan dalam buku lot pipa 1.4 tadi sebagai bahan yang habis yang kita keluarkan. Okey. Cik Saleh, tadi kan kita ada bincang pasal DSL dan di untuk mesin-mesin yang ada lagi. So macam mana dengan penyelenggaraan perkara yang dilakukan untuk menjaga kualiti mesin? Okey, untuk penyelenggaraan bekalan kita pihak opsi ataupun pihak pada kerajaan telah tetapkan minimum 2 kali setahun untuk penyelenggaraan bekalan. Okey, tetapi dia mengikut kepada keperluan juga. Contohnya keperluan mesin tu memerlukan penyelenggaraan secara berkala sama 20 bulan 24 bulan ataupun berdasarkan jam penggunaan. Contohnya macam apa ni, kalau jam penggunaan dia contohnya 1000 jam, dia dah capai jam penggunaannya, kita kena terlebih kerap untuk menyenggara mesin tu lah. Okay. Untuk contoh mesin angkatan ni, angkatan lain ni, dia ada lesen daripada DPP untuk mendapatkan lesen perlakuan kelayakan. Okay, ini lebih kurang dalam setahun 2 bulan ada pengesahan untuk junta manfaat ni. So kita kena ada penyelenggaraan berkala, iaitu 6 bulan sekali atau setahun kali lah. Okay, mana-mana mesin yang memerlukan penyelenggaraan memang kita akan buat penyelenggaraan berkala untuk memastikan mesin dalam tahap yang selamat lah. Tadi kita dah tengok mesin ada, stor ada, bahan-bahan. Jadi apa pula kelengkapan fizikal yang lain yang terdapat dalam bengkel kayu ni? Okey, kalau kita masuk dalam bengkel kayu ni, kita dapat lihat meja kerja lah. Okey, kat sini tak ada kursi kan, tapi kebanyakan yang buat sini semuanya berdiri dan berhutang lah. So tak ada kursi kan, maknanya dia orang hutang kena berdiri dan buat itu kan. So, lepas tu selain pada meja kerja, kita ada juga rak-rak penyimpanan dan alatan tangan. Okay. Contohnya ni rak penyimpanan alatan tangan. Lepas tu cara dia buat sini untuk penyimpanan mesin dan peralatan. Okay. Di sini kita dah susun aku dan pelajar bila buat ini kita letak dia orang akan simpan pada rak-rak yang sendiri kan. Okay, sekali kita kerja, kena kemas dan rak perlu disusun atur dengan peralatan ni. Okay, Encik Saleh, tadi saya ada masuk sebelum macam saya buka rak tu, saya ada baca perhatian 5S tu. Ada yang kita masih menggunakan sistem 5S? Okay, untuk 5S, kita masih mengamalkan. Kita akan terapkan kepada pelajar 5S ni lah. Susul-susul selanggar dan sesa amal lah. So kita akan terapkan kepada pelajar, tapi kita nak ikut sepenuhnya 5S ni memang memerlukan kena itu lah. Tapi buat masa ini ikut mana yang perlu pendidikan ni. Okay, kita dah berakhir sesi temubual kita. So saya nak berterima kasih kepada Encik Saleh kerana sudi meluangkan masa dengan kami untuk menceritakan sedikit tentang pengurusan dan keselamatan di bengkel kayu ini. Okay, saya itulah penanya sedikit kalau ada itu saya minta maaf sebab dia sama je dengan dia tu mungkin ada sedikit sopi dia kan. Tapi saya tak dapat dengan yang detail lah dengan yang detail kayu ni. Sebab kurang itu saya minta maaf. Okay. Lega kan Haikal, kita dah selesai untuk jelajah bengkel kayu ni untuk meneliti tentang pengurusan dan keselamatan di bengkel ini. So daripada 7 perkara yang saya nyatakan tadi, apa pandangan awak tentang keselamatan dan pengurusan di bengkel kayu? Pada pandangan saya, setelah saya mengamati dan mempelajari tentang bengkel kayu ni,
Semua tujuan untuk ada dalam keadaan baik, tapi pada saya yang tidak memuaskan adalah tentang pencahayaan dan pemudaraan banking ni lah. Kerana segi ketinggian dan keluasan banking ni kurang lah untuk dapatkan pencahayaan dan pemudaraan yang baik tu. Okay, terima kasih atas pandangan. So, itu hanyalah pandangan kami dan kami harap segala video daripada awal sampai ke sekarang dapat memberi satu input kepada kamu semua, dan itu saja daripada bulan 1. Sekian, terima kasih.